Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya pada kali ini Muhammad Ridha bin Muhammad. Bersama-sama saya kita akan membincangkan berkaitan dengan pengurusan masjid, dan topik yang kita akan bincangkan adalah pengurusan aktiviti sosial dan kerohanian. Jadi pengurusan masjid ni ada beberapa kategori. Kepada para penonton, sebelum itu, siapa yang belum subscribe lagi channel saya, boleh subscribe channel saya supaya tidak terlepas video-video bermanfaat yang akan datang. Dan jangan lupa share juga kepada rakan-rakan. Lebih-lebih lagi, mungkin ada yang berkaitan dengan yang menguruskan masjid dan juga surau. Boleh sama-sama ambil manfaat. Jadi kategori pengurusan masjid ada 4. Yang pertama, pengurusan dan pentadbiran, kita telah ceritakan dalam video sebelum ini. Pengurusan kewangan dan ekonomi juga kita telah ceritakan. Kemudian penyelenggaraan dan keceriaan, belum lagi. Dan pada kali ini kita akan ceritakan berkaitan dengan pusat ilmu dan maklumat. Yang mana masjid ini merupakan satu tempat yang mana masyarakat boleh datang untuk mencari ilmu. Cari ilmu, aktiviti-aktiviti keilmuan. Nak menambah pandai, membijakkan umat pada ketika zaman sekarang ini. Nak menyampaikan maklumat kepada masyarakat. Jadi kita akan lihat aktiviti-aktiviti kerohanian dan juga sosial yang boleh kita jalankan di masjid. Okey. Yang pertamanya berkaitan dengan program dan kegiatan masjid. Sudah pasti yang paling utama adalah ibadat yang khusus. Sebagai contoh, solat 5 waktu. Solat 5 waktu ini adalah ibadah yang khusus. Takkan berdiri sesebuah masjid atau sesebuah surau melainkan adanya solat 5 waktu di dalam masjid dan surau tersebut. Kalau ada masjid tak ada solat 5 waktu, tak jadi. Ada surau tak ada solat 5 waktu, tak jadi. Jadi yang paling khusus sekali masjid dan surau itu adalah untuk mendirikan solat 5 waktu. Boleh juga ditambah dengan aktiviti-aktiviti ibadat yang lain. Sebagai contoh solat jenazah dekat masjid, dan juga boleh kita buat qiyamul lail di masjid, dan juga boleh kita buat tadarus Al-Quran di masjid. Jadi banyak yang kita boleh buat untuk menambah ibadat-ibadat sampingan selain daripada solat fardu 5 waktu. Kemudian pendidikan dan dakwah. Pendidikan dan dakwah sedikit berbeza dengan ceramah umum. Yang mana ceramah umum ni mungkin kita lihat berlaku pada setiap hari lah. Mungkin setiap hari, kalau tak setiap hari pun banyak hari lah akan ada ceramah ataupun tazkirah di masjid. Sebagai contoh, tazkirah maghrib, ada tazkirah maghrib, ada tazkirah duha, ada tazkirah subuh, tazkirah zuhur pun ada sekarang ni. Jadi punyalah banyak aktiviti-aktiviti tazkirah dan ceramah ini supaya dapat mengembangkan ilmu, dapat menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Itu fungsi yang kedua besar di masjid. Selain daripada solat 5 waktu, sudah pasti masjid dan surau akan adanya ceramah dan juga tazkirah. Selain daripada tazkirah maghrib, subuh dan juga duha dan lain-lain, ada juga kita buat ceramah-ceramah khusus, ceramah khas, ceramah perdana. Contohnya sempena Maulidur Rasul, sempena Isra Mi'raj, kita akan buat. Jadi kat situ kita boleh membincangkan program-program ceramah dan juga tazkirah ini. Biasanya yang akan buat adalah biro dakwah lah. Biro dakwah dia akan cari ustaz-ustaz, siapa yang nak ajar tauhid sebagai contoh, siapa nak ajar fiqh sebagai contoh, siapa nak ajar akhlak, siapa nak ajar tajwid Al-Quran, siapa nak ajar tafsir, dan banyak lagi lah yang boleh diajar di masjid supaya ilmu itu dapat disampaikan dan dikembangkan. Jadi ini adalah penting. Dan zaman sekarang juga kita lihat masjid dan surau semakin aktif, banyak tazkirah dan juga dijemput penceramah-penceramah yang berkitab, maknanya pengajian berkitab, bukan sekadar pengajian umum sahaja. Mesti ada kitab, ada silibus dia, ada sebahagian masjid dan surau juga membuat soal selidik, okey tak okey ustaz ni. Ada juga saya jumpalah masjid dan surau yang sebegitu. Jadi ini adalah fungsi kedua besar kita lihat zaman sekarang ni. Selain solat 5 waktu, ada juga ceramah dan juga tazkirah. Kemudian pendidikan dan dakwah. Pendidikan dan dakwah ini kita asingkan dengan ceramah kerana mungkin pendidikan ini antaranya boleh diadakan di masjid, tuition. Tempat saya ada buat tuition
tuition matematik untuk budak-budak sekolah, kanak-kanak sekolah. Ada juga yang buka kuliah muslimat pada waktu duha seminggu sekali. Ada juga yang buka kelas menjahit di masjid. Ada juga yang buka kelas memasak. Biasanya yang buat ni adalah muslimat-muslimat masjid biasanya. Jadi pendidikan ni tidak khusus kepada pendidikan agama sahaja, tetapi boleh berkembang kepada, boleh diluaskan kepada bidang-bidang yang lain. Jadi terpulanglah mengikut kreativiti pihak masjid sendiri. Dan juga boleh kita buat kelas-kelas mu'allaf. Jangan kita pinggirkan mu'allaf, kita buat satu kelas khusus di masjid dan di surau. Jadi mereka boleh datang dan mereka boleh menambah ilmu, lebih-lebih lagi ilmu fardu ain, bagaimana nak solat, bagaimana nak baca Iqra, baca Al-Quran. Jadi kita bantu golongan mu'allaf. Selain daripada mu'allaf, boleh juga kita cuba menubuhkan satu unit dakwah untuk pergi ke rumah-rumah, untuk menyampaikan tazkirah di rumah-rumah. Boleh juga. Ada satu masjid di tempat saya akan turun ke satu kelompok-kelompok masyarakat untuk sama-sama membaca Yasin setiap minggu secara mingguan dan juga menyampaikan tazkirah ringkas. Jadi terpulang mengikut kreativiti masjid masing-masing. Kemudian program dan kegiatan masjid seterusnya adalah pentadbiran dan pengurusan. Pentadbiran dan pengurusan juga penting kerana ini adalah utama, tiang utama bagi perjalanan program-program masjid. Jadi siapa yang mentadbir masjid, mengurus masjid, mungkin boleh buat program-program untuk pentadbir-pentadbir dan juga pengurus-pengurus masjid. Contohnya, buat satu program bagaimana menguruskan masjid dengan sistematik, bagaimana menguruskan tanah kubur dengan sistematik. Jadi kita buatkan bengkel untuk imam-imam, buat bengkel untuk bilal, buat bengkel untuk nazir, pengurusi, SU dan sebagainya, untuk kita jadikan AJK dan juga imam-imam pegawai masjid ini merupakan orang yang profesional. Bukan merasakan mereka cukup ilmu dah, bukan. Tapi kita buat bengkel-bengkel supaya dapat meningkatkan kredibiliti, meningkatkan ilmu pihak-pihak pentadbir dan juga pengurusan masjid. Ini penting tuan-tuan ya, sebab mereka adalah tonggak utama dalam memastikan kejayaan sesebuah masjid. Kemudian program dan kegiatan masjid seterusnya adalah ekonomi. Ekonomi ini juga penting, jadi kita akan buat satu video nanti bagaimana kita mengurus aset dan juga keuangan sesebuah masjid. Sebagai contoh, program yang boleh dibuat adalah mungkin boleh buat karnival. Yang biasa kita lihat di masjid-masjid antaranya adalah buat karnival besar-besaran, karnival tahun baru, karnival Maulidur Rasul, selawat bersama masjid sekian-sekian, program besar-besaran. Jadi dekat situ boleh menjana ekonomi masjid. Tidak hanya sekadar mengharapkan derma daripada orang ramai, tetapi apabila mereka membuat program-program sebegini, dapat menarik ramai lagi orang untuk hadir ke masjid, di samping memperkenalkan masjid kepada masyarakat dan juga menjana ekonomi masjid. Juga boleh buka koperasi, juga mungkin boleh buka car wash dekat masjid, boleh buka gym dekat masjid. Terpulanglah ikut kreativiti. Yang penting menjaga batasan. Kalau dah azan, maka berhentilah program-program yang lain, sembahyanglah, solatlah bersama-sama secara berjemaah. Jadi kena perhatikan dengan baik secara bersistematik. Kemudian yang terakhir adalah sosial dan kemasyarakatan. Jadi ini banyak juga yang boleh kita lakukan, program-program sosial dan kemasyarakatan. Biasanya orang kata masjid buat gotong royong je lah. Buat gotong royong, tiap-tiap bulan buat gotong royong. Tapi yang datang gotong royong tu tuan-tuan, orang yang sama je. Jemaah masjid itulah juga yang datang gotong royongnya, bukannya orang lain. Jadi ini susah. Jadi antaranya kita boleh buat pertandingan, mungkin ajak anak-anak kariah datang, boleh buat program kanak-kanak supaya anak-anak rasa terhibur, suka hadir, suka datang ke masjid. Jadi anak-anak nak datang, mestilah mak ayah kena datang juga. Ataupun kita buat program sukan. Jadi ada kayuhan. Contohlah, kayuhan basikal bersama masjid. Jadi buat program macam tu. Program yang akan menarik minat masyarakat kepada masjid. Antaranya lain, mungkin juga kita boleh buat program-program yang membina
hubungan antara masjid dan juga masyarakat. Yang mengeratkan hubungan antara masjid dan juga masyarakat. Contoh kita nak buat karnival tadi kita kata. Jadi kita joint venture dengan contoh JKK Kampung. Kita ajak JKK Kampung, okey, kita buat karnival ni secara besar-besaran bersama-sama. Jadi JKK Kampung ni akan sama-sama kat masjid, datang mesyuarat, JKK Kampung pun akan ajak dia punya anak buah, sama-sama bermeeting, sama-sama untuk handle program tersebut. Ataupun boleh juga kita buat satu program remaja, kita minta remaja sendiri yang handle. Jadi AJK Masjid ni hanya memantau sahaja, itu pun boleh. Jadi kita nak eratkan antara pihak masjid dan juga pihak masyarakat. Jadi ini antara program-program aktiviti sosial dan juga kemasyarakatan yang boleh masjid dan surau lakukan. Apa yang penting adalah kreativiti. Bukan sekadar masjid itu untuk solat sahaja, masjid itu untuk tazkirah sahaja, bukan begitu. Okey. Seterusnya, peranan masjid. Peranan masjid juga penting. Antaranya kita sebutkan tadi, pelaksanaan solat penting. Kalau tak ada pelaksanaan solat, maka tak jadi masjid tu. Tak meriah masjid tu, tak nampak nur cahaya masjid tu. Kena dirikan solat, imam kena hadir awal, Bilal kena hadir awal, azan pada waktunya. Jangan tiba-tiba orang datang masjid, Bilal tak ada. Orang datang masjid, imam tak ada. Makmum pula yang nak kena jadi imam. Jadi ini semua kena main peranan lah. Khutbah, ni khutbah biasalah, mesti ada khutbah Jumaat, khutbah hari raya dan juga khutbah gerhana dan sebagainya. Ceramah dan kuliah agama kita dah ceritakan tadi. Daurah ni dah popular juga zaman sekarang. Ada sebahagian masjid besar buat daurah kitab. Maknanya buka satu kitab kecil, kita buat daurah satu hari daripada pukul 8 pagi, contoh hari Sabtu, 8 pagi sampai 4 petang, daurah kitab. Daurah kitab, contohlah kitab Safinatun Najah ataupun kitab daurah tajwid. Jadi ajar daripada pukul 8 pagi sampai pukul 4 petang, buat macam tu. Banyak lagi lah daurah-daurah kitab yang boleh dijalankan. Kemudian kursus, seminar dan bengkel juga boleh juga buat. Antaranya saya pernah hadir seminar tajwid, bengkel, faraid, kursus jenazah, kursus sembelihan dan banyak lagi lah yang biasa dilakukan di masjid. Pusat kegiatan sosial, jadi masjid kena cuba banyakkan aktiviti sosial supaya dapat menarik minat masyarakat seperti mana yang kita bincangkan tadi. Skuad masjid ni mungkin antara yang boleh ditimbangkan, yang boleh dilaksanakan, diaktifkan untuk menjaga kebajikan masyarakat setempat. Dekat tempat saya, masjid saya ada skuad masjid ni. Jadi kalau contoh berlakunya banjir, maka kita akan segera, skuad ni akan segera bantu tempat tersebut. Banjir, contoh air sungai naik, jadi segera skuad ni skuad masjid ni pergi bantu rumah tu, bersihkan rumah, hantar bantuan makanan. Juga zaman sekarang ni zaman Covid. Zaman Covid ni ramai yang terkena Covid, yang terkesan dengan Covid, maka masjid akan hantar bantuan makanan ke rumah-rumah dan juga masjid menghantar keperluan-keperluan seharian kepada rumah-rumah yang terkesan. Jadi ini kepentingan skuad masjid untuk menjaga kebajikan ahli karyah. Dan juga masjid boleh juga dijadikan pusat menghafaz Al-Quran. Boleh cuba fokuskan masjid ini kepada pusat-pusat yang mengajar Al-Quran. Terpulanglah, boleh juga buat pusat menghafaz, boleh juga buat pusat talaqi Al-Quran, boleh juga buat pusat pengajian Al-Quran kanak-kanak, pusat pengajian Al-Quran dewasa, pusat pengajian Al-Quran mu'allaf. Boleh buat di masjid, meramaikan lagi masjid, menaikkan lagi syiar Al-Quran itu. Ramai orang baca Al-Quran di masjid, mudah-mudahan masjid itu akan lebih meriah lagi dengan masyarakat setempat. Dan yang terakhir, matlamat urusan aktiviti dakwah. Apabila kita buat suatu program ni, mestilah kita ada matlamat. Yang pertamanya, kenapa kita buat aktiviti dakwah? Kita nak mengajak manusia bertakwa dan menjauhi maksiat, supaya manusia ni tahu batasan masing-masing. Mereka takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, mereka menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting. Apabila kita berdakwah, kita sampaikan dakwah kepada masyarakat, antara tujuannya adalah untuk memastikan masyarakat kita kembali bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, kita bertujuan meninggikan syiar Islam dan menghapuskan syirik, dan juga membimbing golongan yang jahil dan memberi peringatan kepada golongan yang lalai. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat.
berkaitan dengan perkongsian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.